إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ولمشايخنا المعلمين وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama sekali, terpanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman Islam, nikmat ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan nikmat ini. Mudah-mudahan hidup kita Allah sibukkan dengan perkara ketaatan dan kebaikan, dan tidak disibukkan dengan perkara yang menjadi asbab kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan Allah moga-moga hasil pengajian kita menuntut ilmu ini menjadi asbab kita semakin baik, menjadi hamba yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mahu ilmu ini dia lalu macam tu aja, tuan-tuan. Dia lalu dan kita tidak ambil manfaat setelah ilmu ini lalu daripada kita di dalam hidup kita. Jadi sebab itu kita amat berharap sungguh dengan Allah, semoga kita diberikan rahmat, inayah, barakah, ya, diberikan pimpinan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya selalu sebutkan perkara ini, kita bukan berada pada zaman yang tidak huru-hara. Kita berada pada zaman yang huru-hara. Sehingga kan kita sendiri menjadi keliru, yang manakah baik, yang manakah jahat. Sehingga kan kita tak dapat nak bezakan jahat dan baik, baik dan jahat. Melainkan orang yang mendapat rahmat daripada Allah, pimpinan daripada Allah. Dan zaman ini juga zaman yang iman manusia ini semakin lemah. Lemahnya itu disebabkan fitnah di sekeliling kita. Fitnah ini duduk di sekeliling kita, dan penghalang-penghalang untuk kita mendapat kebaikan ini terlalu besar. Penghalang dia, ya. Ada saja tuntutan nafsu, tuntutan dunia dan halangan daripada makhluk sekeliling, sehingga kan kita tak mampu untuk berubah menjadi insan yang lebih baik pada sisi Allah. Jadi kita amat berharap pimpinan Allah, seperti mana yang kita minta di dalam Al-Quran, dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita harap sangat Allah sentiasa pimpin kita. Kita harap, cukup berharap, supaya zahir dan batin kita bersih. Kita jangan menyangka kita telah berada dalam jalan ilmu, kita selamat. Ya. Sebab itu saya selalu menceritakan tentang mudarat. Ya.
menceritakan tentang mudarat sesuatu perkara. Bila kita rasa kita duduk dalam jalan ilmu, kita dah selamat. Ramai orang yang berada dalam jalan ilmu tak selamat. Ada yang duduk dalam jalan ilmu tapi dia tak sampai kepada natijah. Ini satu masalah lain. Ada orang yang dengan jalan ilmu ni dia menjadi semakin bongkak dengan ilmu dia. Sebab itu ini juga tak selamat. Sepatutnya apabila kita ini semakin berilmu, kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah adanya sifat takarrub di dalam diri dia. Adanya sifat sentiasa mendhabit bagi amal. Dia sentiasa tengok, aku buat ni berbetulan tak pada kehendak Allah dan Rasul. Apa yang aku buat sekarang, amalan, gerak hati, perkataan, niat, berbetulan tak dengan kehendak Allah dan berbetulan tak, sepakat tak dengan kehendak Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berfikir begini, tuan-tuan. Jannah Allah ni, syurga Allah ni, golongan yang dapat masuk dalam tu tanpa masuk neraka sikit. Golongan yang dapat masuk dalam syurga tanpa melalui neraka sikit. Yang masuk syurga akhirnya ramai, tapi setelah kita melalui neraka. Ada hadis kan yang mana orang yang beriman ini, walaupun iman dia sebesar zarah, dia akan masuk juga syurga Allah. Kita tak mahunya kita ini dicuci segala kesalahan dengan neraka. Yang kita tak nak lalu ni neraka. Yang ni kita tak nak lalu. Yang itu, sebab itu dalam hidup ini kita perlu mujahadah. Sebab kita tak nak melalui neraka. Tapi kalau kita tak nak mujahadah, dengan kita tidak ada proses untuk bersihkan diri kita, maka kita kena lalu neraka ni. Sebab neraka ni bukan satu tempat yang baik. Yang diceritakan kepada kita satu tempat yang terlalu susah, dan azabnya tidak ada perkataan yang boleh diungkapkan. Sebab itu kita kena bermujahadah. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kaji perkara ni, ilmu ni, kitab hikam ni kita kaji. Kaji ni bukan untuk, saya selalu cakap dengan diri saya dan tuan-tuan, kita mengkaji kitab ini bukan untuk kita jadi alim. Jadi alim tak guna, tuan-tuan. Supaya kita diberi oleh Allah akan maqam orang alim. Bukan jadi alim, tetapi duduk tempat maqam orang alim. Yang Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama' itu. Ini maqam dia. Orang alim ini tempat dia adalah orang yang takut dengan Allah. Ini pandangan Allah. Pandangan Allah, orang alim ini adalah orang yang takutkan Allah. Pandangan manusia, orang alim ini dia pandai bercakap, pandai sarah kitab dengan kaedah itu, dan ini pada pandangan manusia. Tapi pandangan Allah tak. Pandangan Allah, Allah nyatakan dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka kita tak mahu alim pada sisi manusia. Sebab sampai satu masa orang kan tak nilai kita dan orang takkan pandang kita. Sampai satu masa. Tetapi iktiraf daripada Allah, Allah akan iktiraf kita
sampai kepada jannah Allah. Sebab itu orang alim ini tempat dia dalam syurga. Tapi siapa orang alim yang tempat dia dalam syurga, yang tak melalui neraka? Iaitu orang alim yang Allah sebut dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang takut ini Allah sebut mereka ini dalam syurga. Maka jadilah orang yang melalui jalan ilmu, lalu dia mendapat pengiktirafan sebagai ahli ilmu yang dianugerahkan pada diri dia khasyah, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, manusia itu ada 3 keadaan. Pertama, yang suka kepada syahwat. Muka surat 21 ya. Betul ke atas lagi. Betul lah situ. Yang kedua, yang benci kepada syahwat. Yang ketiga, yang menyerahkan dirinya kepada pengurusan Tuhannya. 3 keadaan manusia. Pertama, manusia yang mengikut akan kehendak hawa nafsu dia. Ini manusia yang gagal, tuan-tuan. Manusia yang gagal. Gagal ni dunia dan akhirat. Bukan gagal dalam dunia saja. Di akhirat, golongan ini golongan yang gagal. Yang kedua, yang benci kepada syahwat. Dia benci kepada syahwat dia. Sentiasa bermujahadah supaya tidak mengikut kehendak syahwat dia, kehendak hawa nafsunya. Golongan ini golongan yang duduk pada tempat mujahadah. Golongan yang duduk pada tempat mujahadah ni, dia ada jatuh bangun. Dia jatuh bangun, dia jatuh bangun, dia jatuh bangun. Sebab kita sentiasa bermujahadah untuk jadi orang baik. Yang kita takuti, kita ikut hawa nafsu kita. Kita tenggelam di dalam kejahatan nafsu kita. Kita tak sedar kita jahat. Kita sangka kita baik. Yang ni kita takut. Paling kita takut, tuan-tuan, bila kita sangka kita lah orang paling dekat dengan Allah. Ini kali paling kita takut. Kita rasa kita lah orang paling dekat dengan Allah. Tetapi pada Allah kita lah hamba paling jauh. Kerana kita masih mengikut akan hawa nafsu kita. Sebab itu saya selalu bercakap dengan diri saya, dinilai kita baik dengan kita lihat kesungguhan kita pada zahir dan batin. Jangan kita tengok pada zahir kita. Saya selalu cakap, jangan kata kita dah semayang selesai, tapi tengok batin kita. Kita berjaya tak jadi orang yang tawaduk, tidak sombong? Kita berjaya tak jadi orang yang sentiasa tidak herankan diri kita? Orang yang sentiasa muhasabah, tengok diri. Jangan rasa kita orang paling baik, melihat diri kita, aku orang paling baik. Sebab itu saya pernah cerita dengan tuan-tuan bagaimana seorang ulama dia didik anak dia. Dia didik anak dia, tuan-tuan. Dia pesan dengan anak dia, engkau takkan boleh mengajar, kau tak boleh ganti tempat aku, kau tak boleh jadi, kau tak boleh mengajar, dan aku tak izinkan kau mengajar, kata dia, selagi
engkau tak jumpa makhluk yang paling hina dalam dunia ni. Dia cari tuan-tuan, dia cari bertahun-tahun, dia balik. Dia tengok anjing, dia kata ni makhluk paling hina. Kalau sentuh, kena kita panggil apa? Sertu macam-macam kaedah macam-macam lah. Dengan air tanah kan, 7-1 macam tu kan. Jadi dia balik cakap dengan ayah, makhluk yang paling hina dia kata anjing. Ayah dia kata bukan. Bertahun dia cari, dia tengok orang miskin, fuqara, peminta sedekah, dia kata ini makhluk paling hina. Ayah dia kata bukan. Dia cari lagi. Sampai bertahun tuan-tuan dia cari. Satu hari dia duduk bersendirian, dia terfikir, alangkah bodohnya aku, dia kata. Selama pencarianku untuk mencari makhluk yang paling hina, aku terlupa, dia kata. Orang yang menghina akan orang lain, dialah orang yang paling hina pada sisi Allah. Kenapa aku tak boleh melihat akulah makhluk yang paling hina pada sisi Allah? Kerana aku masih lagi tidak boleh merasakan dan melihat akulah hamba yang paling hina pada sisi Allah. Tentu kalau kita rasa kita mulia, kita akan hinakan orang lain. Selagi kita tak boleh menghilangkan kemuliaan diri kita, selagi itulah kita duduk tempat sombong. Jika kita masih merasakan kitalah makhluk yang paling baik, ketika itu kita akan memburukkan orang lain. Sebab itu, pandangan mata hati kita ni tuan-tuan, bila dipenuhi dengan syahwat, sebab itulah kita sayang semua benda selain Allah. Sepatutnya kita sayang makhluk ini kerana Allah, bukan kita sayang makhluk sehingga kan meninggalkan Khalik, meninggalkan Allah. Kita tak mahu hati kita ni sampai ditutup dengan perkara selain Allah. Sebab itu kita jadi ragu tuan-tuan. Kita jadi tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan akhirat, tak yakin dengan agama. Walaupun Allah nyatakan kepada kita perniagaan dengan Allah ini tidak akan sia-sia, tak akan rugi. Berurusan dengan Allah, berniaga dengan Allah, tidak akan rugi selama-lama. Tapi hati yang penuh dengan syahwat, kita tak akan nampak, sebab dah kotor sangat. Hati kita dah terlalu kotor dengan syahwat ini. Yang ketiga, iaitu yang menyerahkan dirinya kepada pengurusan Tuhannya. Orang yang telah redha dengan sekalian ketentuan Allah. Duduk pada tempat orang yang redha dengan segala ketentuan Allah, inilah tuan-tuan, orang yang di dalam pimpinan Allah. Orang inilah yang mereka nampak, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Tuhan kami, apa yang telah Engkau ciptakan tak ada satu pun sia-sia. Dia tak ikut dah kehendak nafsu dia. Itu yang saya katakan, kita senang, kita dalam rahmat, kita susah dalam rahmat. Kita diuji, kita tetap dalam rahmat. Walaupun kita diuji, kita tetap dalam rahmat.
Ya, kita diberi nikmat, kita tetap dalam rahmat. Ini orang yang dah nampak, dah yakin dengan segala pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab golongan ini telah diisi di dalam hati dia cahaya khasyah, cahaya ma'rifah, cahaya mahabbah, kasih, mula kenal Allah, mula takut dengan Allah. Hatta dia menerima air mineral ini, tuan-tuan, khasyah itu bersama dia. Khasyah itu bersama dia. Dia tak melihat keadaan ain sahaja, sampai dia melihat itu dengan cahaya ma'rifah, cahaya khasyah, cahaya mahabbah. Dia dapat air mineral. Kalau kita tak, khasyahnya itu, dia tengok, kalau aku ambil ni, ada tak orang lain yang kehausan? Sampai macam tu. Kita tak, kalau hati kita tak bersih, tak diisi dengan nur khasyah, nur ma'rifah, nur mahabbah, kita ambil, kita tanya lagi, ada lagi tak? Berapa botol lagi ada? Saya nak ambil belaka. Tahu tak? Tapi kalau dengan cahaya khasyah, takut dia, dengan dia mengambil ini, ada umat lain yang kelaparan, ada umat lain yang kehausan, ada umat lain yang dahaga kerongkongnya. Ketika itu dia akan mendahulukan orang lain. Walaupun perkara ini nampak macam ringan. Ringan, tuan-tuan. Sebab dia percaya. Dia percaya akan anugerah daripada Allah. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya yang ada sifat kasih dan sayang, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurhamu. Siapa yang tidak ada sifat kasih, maka dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Ini, tuan-tuan. Tapi sifat ini kita tak ada. Kita tak ada. Ada, tuan-tuan, kalau sifat ni kita tak ada, kita baik ke kita jahat lagi? Baik ke jahat lagi? Sebab itu, tuan-tuan, satu hari, tak silap saya, cerita ni berkaitan dengan Hasan Basri. Dia berjalan di kota Baghdad. Dulu panggil Basrah kan, kota Baghdad. Berselisih dengan anjing, tuan-tuan. Dia angkat jubah dia. Dengan izin Allah, anjing ini bercakap. Dia kata apa? Wahai Hasan Al-Basri, kenapa engkau angkat jubah engkau daripada aku? Dia tanya. Anjing ni tanya dengan Hasan Basri. Anjing ni bercakap apa, tuan-tuan? Wahai Hasan Al-Basri, aku ni makhluk Allah, engkau tu pun makhluk Allah. Aku ni pada hukum syarak dia najis yang boleh dibasuh. Tetapi siapa yang akan membasuh akan najis di dalam qalbun kau tu, wahai Hasan Al-Basri. Macam mana nak basuh? Kita kena najis, mughalazah boleh basuh tak? Hilangkan. Hilang. Tapi najis sombong, najis ujub,
najis itu, najis ini, najis hubbud dunia. Macam mana nak basuh? Macam mana nak basuh? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Pemarah kita tak boleh buang sampai sekarang. Dia tak boleh jadi orang baik lagi, tuan-tuan. Tak boleh jadi orang baik lagi. Ni bulan Maulid ni semua orang cerita pasal Nabi. Bila kita dengar cerita pasal Nabi, apa yang terkesan dalam hati kita? Apa yang terjadi dalam jiwa kita? Apa yang terjadi di dalam kolbon kita? Ataupun kita lalu saja cerita tu. Lepas cerita, lepas cerita, lepas cerita. Kita gagal, tuan-tuan. Takkan kita nak gagal sampai kita mati. Takkan kita nak gagal sampai kita mati. Ya. Sebab itu, kita kena proses diri kita ini bersungguh-sungguh. Saya kena proses, tuan-tuan kena proses. Kita cakap kita nak duduk dalam syurga yang sama. Kita nak berhimpun dalam tempat jannah yang sama. Jika kita tak mujahadah sungguh-sungguh, saya tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, saya tak tahu. Kalau saya tak bermujahadah sungguh-sungguh, saya tak boleh nak pijak jannah Allah. Najis yang ada dalam batin kita, kita perlu bersihkan. Mujahadah, dan terus mujahadah. Kemudian apa kata musannif? Dan Ibrahim Adham radhiyallahu an berkata, tiada membenarkan kepada Allah orang yang kasih kepada syahwat. Orang yang kasih dengan syahwat dia, ikut hawa nafsu dia. Dia tak boleh hampir dengan Allah. Dia takkan boleh rasa kasih itu kepada Allah. Dia takkan boleh dapat nur khasyah itu. Sebab hatinya diselimut oleh syahwat yang tebal. Hati kita diselimut dengan syahwat yang tebal. Sebab itu, bila diri kita ini mengikut akan kehendak hawa nafsu, kita tak dapat menuju ke arah kasih Allah. Tak dapat, tuan-tuan. Kenapa kita tanya? Kenapa saya zikir kosong, saya semayang kosong, saya baca Quran kosong, tak rasa apa-apa. Saya buat semua kosong. Bila saya buat benda akhirat, semua kosong. Kenapa saya tak rasa apa-apa? Saya fikir, tuan-tuan, macam mana sahabat-sahabat yang duduk masjid Nabi, dia boleh baca Quran rasa seronok. Macam mana sahabat-sahabat yang ada harta, lalu mereka ini seronok untuk belanjakan pada jalan Allah. Macam mana sahabat-sahabat yang seronok untuk jadikan tubuh dia ini benteng mempertahankan Islam itu sendiri. Sahabat-sahabat kan, macam mana pada peperangan Uhud kan, seorang jatuh, bendera Islam itu, tuan-tuan, jatuh. Sahabat seorang tewas, ambil lagi tangan kanan dah putus, pegang tangan kiri, dipotong tangan kiri, pegang dengan gigi-gigi mereka. Macam mana mereka rasa seronok tu? Saya tanya diri saya, dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bahagian mana yang kita rasa seronok dalam Islam ini? Bahagian mana yang kita pernah rasa seronok dalam Islam ini? Yang kita rasa
Islam inilah agama aku. Yang kita rasa seronok sangat. Bila, bahagian mana. Itu yang kadang-kadang saya bertanya dengan diri saya sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bermujahadah menuju ke arah tersebut. Kita tak nak, kita tak mau besok sampai saat kita mati, kita tak merasakan apa-apa langsung di dalam kehidupan ini. Rugi tuan-tuan. Kita belajar lama dah, kita mengaji lama dah. Sebab itu kita tak mau ilmu ini melaknat diri kita. Rasa bakhil, rasa pemarah, rasa membenci orang lain. Saya bercakap perkara ini bersempena dengan bulan Maulid ini, tuan-tuan. Nabi dia tak benci orang. Kita belajarlah. Kadang-kadang kita malu dengan Sayyidina Rasul. Kita belajar. Nabi tak pernah benci orang. Kenapa aku yang kata aku mencintai Rasul, tapi aku ada bahagian benci lagi? Macam mana aku nak buang Nabi tak pernah nak marah orang. Pada perkara yang tak dibenarkan oleh syarak. Tuan-tuan, kan ada kisah seorang pendeta Yahudi yang memarahi Nabi. Kan? Seorang Yahudi, kalau tak silap saya lah, seorang Yahudi yang memarahi Nabi. Sebab tidak meminta hutang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tempoh bayar hutang tu lambat lagi. Jadi dia memperolok-olokkan, menghina Nabi bila nak bayar hutang dan sebagainya. Sayyidina Umar dah marah lah. Sayyidina Umar dah pegang kepala pedang. Kemudian Rasulullah panggil Sayyidina Umar. Wahai Umar, sepatutnya kau tak boleh marah dia. Sepatutnya kau nasihatkan aku, kata Rasulullah. Tuan-tuan, ni Rasulullah ni. Waktu tempoh bayar hutang tak sampai, tapi orang ni minta hutang. Sayyidina Umar marah. Rasulullah panggil Sayyidina Umar. Wahai Umar, kenapa engkau marah? Sepatutnya kau nasihatkanlah aku. Apa kata Rasulullah? Kau nasihatkanlah aku, kan elok kita menyegerakan membayar hutang, kan mempercepatkan membayar hutang itu satu kebaikan. Patut kau nasihat aku macam tu. Tuan-tuan, rupanya orang Yahudi ini dia adalah pendeta daripada kalangan Yahudi yang nak tengok betul tak yang ni Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya tentang ciri akhlak Nabi itu sendiri. Apabila Sayyidina Umar bertemu semula dengan orang Yahudi ni, tuan-tuan, dia bercerita, sebenarnya aku nak tahu akan tanda kerasulan itu. Aku nak uji. Sebab tanda yang paling besar, kata dia, dalam kitab-kitab yang sebelumnya,
adalah akhlak dia adalah akhlak yang paling baik. Walaupun aku hina dia depan kamu dan kamu ingin memarahi aku, kata dia, tapi dia boleh nasihat engkau lagi, wahai Umar. Nampak tak? Tuan-tuan, apa terjadi? Rasulullah bayar hutang tu. Dia arahkan Sayyidina Umar membayar hutang itu kepada Yahudi ini, dan dilebihkan. Dia bagi lebih. Apa yang terjadi dengan akhlak ini, tuan-tuan? Maka Yahudi ini terus masuk Islam, terus mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebab itu kita kena tanya diri kita, sejauh mana kita dapat dan telah menjadikan diri kita insan yang baik. Dengan jalan kita zikir, dengan jalan kita semayang. Kita semayang bertahun-tahun. Bila kita dapat jadi orang baik? Dengan kita zikir. Tuan-tuan, kalau zikir, selawat kita tak boleh nak meleburkan kejahatan hati kita, apa jadi pada zikir dan selawat itu? Zikir, selawat itu tak mampu lagi meleburkan kejahatan di dalam qalbun kita. Macam mana teruknya jahat ini, tuan-tuan. Jika zikir kita yang kita baca tu, zikir yang kita baca tak mampu lagi nak meleburkan kejahatan dalam hati kita, betapa teruknya, betapa rosaknya hati kita ini, roh kita ini, sehinggakan zikir yang kita sebut, salawat yang kita sebut bertahun-tahun ini tak mampu meleburkan, menjadikan hati kita hati yang baik. Yang kita takut kat sini je. Tak ada apa, tuan-tuan. Sebab kat sana, saya selalu sebut benda ni dekat akhirat. Kat sana tak ada siapa biar tolong. Ya. Dan Isa AS berkata kepada para sahabatnya, di mana tumbuhnya biji, tumbuhnya benih? Jawab mereka, dalam bumi. Isa berkata, maka seperti demikianlah hikmah. Ia akan tumbuh dalam hati seumpama bumi. Benih yang baik, dia akan subur bila ditanam pada hati yang baik. Dapat benih. Sebab itu, tuan-tuan, saya selalu cakap benda sama. Bulan lepas pun saya cakap juga. Saya cakap, kalau kita nak tanam benih, kita beli cangkul, nak cari cangkul, cari benih, kita boleh pergi kat kedai hardware. Mana-mana hardware kita boleh cari cangkul, baja, mana-mana. Tapi jarang kita jumpa tokey yang jual baja, Allahu, yang jual benih, dia ajar kita sampai keluar buah. Bila dah keluar buah, baru dia tinggalkan kita. Jarang jumpa, tuan-tuan. Itu guru saya cakap, kamu nak dapat ilmu, di mana-mana kamu boleh dapat. Tetapi dia kata, kalau kamu jumpalah, dia kata,
orang yang boleh membimbing ilmu yang telah diberikan kepada kamu sehingga sampai kepada natijah ilmu itu, maka peganglah dia, kata dia. Sewaktu sampai natijah ilmu itu, kata dia akan tinggalkan kamu. Sebab kamu dah dapat hasil, kamu dah boleh petik buah. Tetapi kita nak cari orang yang boleh tunjukkan kita, pimpin kita, satu perkara yang susah. Untuk dapat benih senang, dapat baja senang, dapat cangkul senang. Jadi jangan kita bangga yang kita banyak baja, jangan kita bangga yang kita banyak benih, jangan kita bangga dengan kita banyak cangkul. Benih ni kalau simpan lama-lama, benih ni akan rosak. Kalau tidak tanam mengikut kaedah yang betul, dia tak boleh tumbuh. Sebab itu, kita kena ada tanah yang betul, kena ada benih yang betul. Sebab itu, siramlah, kata ulama, benih ini setelah ditanam dengan air mujahadah. Siram dengan air mujahadah. Bersungguh-sungguh jaga benih ni, tuan-tuan. Bajalah dia dengan baja zikir dan salawat. Pagarlah benih ini, katanya, dengan pagar dan benteng takwa. Nanti dia akan tumbuh, dia akan dapat buah, tuan-tuan. Ketika itu kita dapat hasil buahnya. Ketika pokok ini dah berbuah, tuan-tuan, kita dapat makan, baru kita rasa betapa manisnya buah ni. Seronoklah, tuan-tuan. Sebab kita dikurniakan rasa halwa, kemanisan. Manis iman, manis Islam, manis semayang, manis zikir, manis salawat, manis sedekah, manis ini, manis ini, manis itu. Allah. Yang ni yang kita, yang diharap-harapkan, yang dianugerahkan kepada orang-orang saleh. Dan Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu an berkata, siapa ingin yang zahir, maka ia adalah hamba yang zahir. Siapa ingin yang tersembunyi, maka ia adalah hamba yang tersembunyi. Dan hamba Allah itu bersama atas kedua-duanya itu. Jangan ambil zahir saja, tinggal batin. Jangan ambil batin saja, tinggal zahir. Kerana tanda batin itu pada zahir. Tanda hati yang baik itu pada akhlak yang baik. Roh yang baik, batin yang baik, pada akhlak yang baik, maka terzahir. Tuan-tuan, kalau hati sakit, badan sakit, tuan-tuan. Kata ulama suruh fokus jaga hati. Tapi jangan tinggalkan amalan yang zahir. Kerana dia menunjukkan yang batin. Az-zahiru yadullu alal batin. Baik. Allah.
uzlah sambil berfikir sangat bermanfaat. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tiada sesuatu yang memberi manfaat kepada hati sebagaimana uzlah daripada manusia untuk masuk ke medan fikir, mengenal segala hakikat. Apa dia? Maka setiap uzlah yang tiada disertai dengan berfikir, maka ia tiada dibilang uzlah. Kita uzlah tapi tak disertai dengan tafakkur, tak dinamakan uzlah. Apa natijah daripada fikir? Natijah daripada fikir, kita dapat membaiki roh. Kena fikir tentang diri kita. Kena fikir, apa yang aku dah buat dalam hidup aku ni? Apa yang aku dah buat? Apa masalah aku yang aku dah buat? Apa kebaikan yang aku dah buat? Kena fikir tentang nikmat. Allah bagi aku nikmat. Apa yang aku dah buat dengan nikmat ini? Macam mana aku nak capai dengan jalan nikmat ini? Aku dapat masuk jannah Allah, dapat keredaan Allah, umur yang Allah bagi, dunia ini, tentang kesihatan dan sebagainya. Tafakkur. Kerana natijahnya, bila kita tafakkur ini, tuan-tuan, kita dapat mengenal akan si pemilik segala alam. Malu kita, tuan-tuan. Allah bagi kita sihat, tapi kita buat cari duit. Tapi orang bercakap, tuan-tuan, sebab kita pandai cakap, Ustaz, kita cari duit boleh sedekah. Saya tanya, kita cari dengan kita sedekah mana banyak? Yang kita nak bagi alasan. Kita cari duit yang kita dapat dan duit yang kita lemparkan kembali kepada jalan Allah, berapa peratus? Yang kita bagi alasan macam tu. Allah tahu, tuan-tuan, isi hati kita. Kita tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh tipu Allah. Sebab itu, tuan-tuan, sekali Allah tarik nikmat itu, kita macam tak boleh nak bangun. Sekali je Allah tarik. Sebab itu, tuan-tuan, kita selalu bagi alasan yang sama. Selalu saya cakap, dunia tak salah kalau kita adil dengan Allah. Kita mampu jadi seperti mana Abdul Rahman bin Auf. Banyak yang dia dapat dan banyak lagi yang dia lemparkan pada jalan Allah. Kita tak mampu, tuan-tuan. Banyak yang kita dapat, banyak yang kita simpan. Yang kita lempar nisbah dia sikit aja. Sikit. Sebab kita tak percaya dengan Allah. Kita ragu dengan Allah. Kita pegang, kalau kita lemparkan pada jalan Allah, semakin kurang. Mana ada janji Allah macam tu? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada langsung. Tengok dalam Quran, ada tak janji Allah macam tu? Tak ada. Tapi kita lebih mempercayai akan fahaman sekularisme daripada fahaman Islam itu sendiri. Sekular punya macam itulah.
Sebab itu berjayanya orang Yahudi dan Nasara pada kita. Kita ikut cara hidup mereka, mendahulukan material, mendahulukan dunia ini, mendahulukan semua segala perkara. Allah ni di ujung-ujung aja. Akhir-akhir baru kita cari masjid. Akhir-akhir kita mengadu hal dengan orang dulu, last baru mengadu dengan Allah. Kita kena mengadu dengan Allah dulu. Rujuk semua masalah kita kepada Allah. Itu selalu saya beritahu. Dunia perlu, tuan-tuan. Siapa kata dunia tak perlu? Duit perlu tak? Perlu. Siapa kata tak perlu duit? Saya nak buat madrasah yang di Gemuruh tu perlu duit, tuan-tuan. Bukan tak perlu duit. Perlu. Siapa kata saya tak perlu duit? Tetapi saya tak nak rosakkan hati saya dengan duit. Tuan-tuan, selama ini yang rosakkan kita apa, tuan-tuan? Allah rosakkan kita selama ni. Tuan-tuan, kalaulah segi akalnya, segi akal lah, tuan-tuan. Saya pergi ke satu masjid, tuan-tuan, tapi saya nak cakap, saya pernah bercakap di masjid itu. Masjid tu, tuan-tuan, nak beli ben jenazah, tak mahal pun, 50,000. Saya kata, yang datang malam ni, saya cakap, dekat ada 150 orang. 50,000 tu kita boleh dapat malam ni juga, saya kata. Kalau satu orang boleh bagi RM500, 100 orang, tuan-tuan. Tuan-tuan, dengan kita menyelesaikan masalah umat Islam 500 ini, selama mana dia hantar Allahu Akbar. Tapi kita takutkan, tuan-tuan, nak keluarkan 500 tu. Sayangnya. Padahal kereta itulah yang akan kita naik akan datang. Keranda itulah yang kita akan diusung akan datang. Tapi kita takutkan dengan 500. Kita tak percaya dengan Allah. Allah janjikan kepada kita akan dibalas dengan 10 kali ganda. Tuan-tuan, sebab itu kadang-kala ada masanya nikmat itu kita ditarik oleh Allah lebih daripada RM500. Sekejap je, tuan-tuan, Allah tarik. Allah tarik, tuan-tuan, sekejap je. Allah nak uji kita saja. Engkau sayang aku atau engkau sayang akan pemberian aku? Padahal Allah dah janji kepada kita tentang balasannya sampai 700 kali ganda. Tapi kita tak percaya, tuan-tuan. Kita sanggup lagi tukar sport rim, tak ada rasa menyesal pun. Kereta jenazah bukan beli tiap-tiap tahun, tuan-tuan. Tak. Macam kita tukar sport rim motor, sport rim kereta, tukar handphone. Apa salahnya? Tangguh dulu. Untuk hal dunia kita selesaikan tentang hal fardu kifayah di qaryah kita. Mudah aja, tuan-tuan. Sepatutnya Allah, umat Islam ni kaya, tapi kita diuji dengan bakhil. Tuan-tuan, siapa yang terangkan rumah Allah, besok kubur dia terang. Apa salah dia, tuan-tuan? Jika masjid Bangga Pradong ni lah, tuan-tuan, saya bagi misal masjid kita lah.
tiap-tiap bulan ni masjid tak payah keluar duit bayar bil api. Sebab masing-masing ingin berebut untuk terang kubur dia. Kalau bil api sebulan RM300, kita boleh kumpulkan sebulan 30 orang ahli qaryah ini. Seorang bagi RM10, tuan-tuan, tak ada nilai pada sisi Allah. Dengan dibalas dengan terangnya kubur kita besok, kerana kita telah menerangkan rumah Allah. Tapi tuan-tuan, kita fikir tak sampai situ? Kita fikir tak, akal kita sampai tak di situ kita berfikir, ya Allah, aku tak mampu, tak kuat baca Quran. Semayang sunat aku tak kuat. Tapi aku ada duit sikit, RM10 ni aku niatkan untuk bayar bil api masjid ini, ya Allah. Mudah-mudahan kalau aku dapat buat tiap-tiap bulan sehingga akhir hayat aku, mudah-mudahan kalau aku mati besok kubur aku terang, ya Allah, kerana aku telah menerangkan akan rumahmu, ya Allah. Tak mahu ke tuan-tuan kubur kita terang? Tak mahu ke tuan-tuan besok kubur orang lain gelap, kubur kita terang, bercahaya? Kita tanya, macam mana ni kubur saya boleh terang, luas macam ni? Saya tak ada buat apa-apa pun. Malaikat berkata kepada kita, engkau lupa ke yang tiap-tiap bulan engkau bayar bil api masjid RM10, kau kongsi dengan orang lain. Yang orang lain tak peduli pun tentang api masjid. Mereka suruh masjid bayar. Mereka kata tabung masjid banyak. Tuan-tuan, itu bahagian orang lain. Kenapa kita tak nak rebut untuk bahagian kita? Kenapa kita tak nak berlumba-lumba untuk bahagian kita? Kalau boleh, biarlah aku dulu masuk surga, biarlah aku dulu yang terang kuburnya. Allah. Sebab hati kita ni penuh dengan syahwat. Allah tak minta banyak pun. Baik. Dan tiap-tiap berfikir tanpa uzlah tiada sempurna kejadiannya. Maka yang bermanfaat itu apabila terdapat kedua-duanya bersama uzlah dan berfikir. Cantumkan sekali. Ya. Jadi insya-Allah kita beruzlah, menyendiri. Ya. Tidak pula zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni kita banyaklah menyendiri untuk hampir dengan mudah aja. Ustaz nak kena pergi masuk hutan ke, tak payah. Kita uzlahkan diri kita di tengah masyarakat. Macam mana? Orang lain sembang, kita zikir. Orang lain masuk masjid bersembang, kita masuk masjid pegang Quran. Masuk masjid, semayang tahiyatul masjid, kita pegang Quran. Orang lain bercakap dengan makhluk, bersembang bertahun-tahun. Setiap kali masuk masjid dia akan bercakap dengan kawannya, sembang dengan kawannya bertahun-tahun. Tapi kita masuk rumah Allah, kita bercakap dengan Allah. Kita terus ambil Quran, kita bercakap dengan Allah. Ya Allah, inilah masa aku beruzlah. Aku menyendiri untuk bersama Engkau, ya Allah. Orang lain bersembang hal-hal dunia. Ya, hal itu, hal ini. Dia pusing-pusing ya tuan-tuan, pusing. Tapi kita berfikir,
Aku tak ada masa lain nak menyendiri dengan Allah. Kita masuk masjid, kita ambil Quran, kita bersembang dengan Allah. Terus kita buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita bersembang dengan Allah. Ya Allah, dengarkanlah suara hamba-Mu ini. Dengarkanlah ya Allah. Tak seronok ke tuan-tuan? Kita gunakan, kita keluar masjid, kita dah bersembang dengan makhluk dah. Dalam masjid pun kita sembang dengan makhluk lagi. Kenapa kita tak khususkan dalam masjid, aku nak bersendiri dengan Allah? Yang ni kena tafakur. Kita uzlahkan, menyendirikan, mengasingkan diri, agar kita dapat bersama Allah. Setakat ni ya tuan-tuan, insya-Allah ya. Nanti kita jumpa akan datang insya-Allah. Tuan-tuan tolong doakan saya ya. Mudah-mudahan Allah terimalah kita semua. Apa yang kita buat diterima oleh Allah. Amal-amal kita yang sikit ni Allah terima insya-Allah. Tuan-tuan tolong doakan saya, keluarga, anak-anak semua, menantu cucu dapat jadi orang baik. Dan tuan-tuan tolong doakan madrasah kita seperti mana yang disebut oleh Haji Zaini. Mudah-mudahan masjid kita tu dapat siap. Ini boleh dikatakan fasa akhir lah. Kita dah fasa akhir lah ni. Kita nak naik bumbung, nanti nak pasang apa yang perlu, finishing ke hujung dah 80% dah ni. Kita dah 80 lah ni tuan-tuan. Tolong doakan. Ni nak pasang apa, besi bumbung, tolong doakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Sebenarnya tuan-tuan, saya sendiri pun takut. Takut apa tuan-tuan? Bukan takut pasal duit tak. Walaupun saya tak ada duit, tapi saya tak takut pasal duit. Saya takut tentang amanah ini. Amanah ni yang paling saya takut. Takut tuan-tuan, amanah yang Allah berikan kepada kita. Takut saya tak boleh buat seperti mana kehendak Allah. Besok saya takut ditanya. Saya dah salah banyak, dosa banyak, silap banyak dengan amanah ini. Itu amanah ni perkara yang paling berat. Dan saya amat berharap kepada seluruh jamaah Bangor Pradong, anggaplah madrasah kita ni, Darul Atik Dawah Center ni sebahagian daripada madrasah tuan-tuan. Tuan-tuan anggaplah macam tu. Ni madrasah kami. Saya pun bukan boleh duduk di situ terus sebab saya ada 3 madrasah. Sama-sama doakan. Tuan-tuan tolong doakan sama-sama. Insya-Allah. Mudah-mudahan dengan syafaat doa ini Allah mudahkan urusan. Kemudian yang terakhir, saya amat berterima kasih atas semua jamaah di Kuala Terengganu, khususnya jamaah Bangor Pradong, dan semua masyarakat Islam, kerana banyak membantu proses pembinaan masjid di Darul Atik Dawah Center tu. Jadi ucap terima kasih atas semua sokongan, daripada sokongan kewangan barang-barang, binaan, sokongan daripada doa. Terima kasih semua. Mudah-mudahan saya tak mampu balas kebaikan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan semua orang dengan syurga dia. Allah balas kebaikan semua orang dengan husnul khatimah. Itu aja. Saya nak balas budi baik tuan-tuan
dengan doa, ada sebahagian tuan-tuan dengan duit, dengan barang-barang binaan. Saya tak mampu nak balas. Itu kadang-kadang bila yalah, saya kadang-kadang menitik ke air mata saya, tuan-tuan. Menitik sokongan umat Islam tentang madrasah ini terlalu hebat pada saya. Sampai kawan-kawan kata, ustaz, cepatnya naik. Alhamdulillah, ini semua berkat doa dan sokongan semua orang. Tuan-tuan teruslah, tolong doa lagi tuan-tuan anggap saya ni macam keluarga tuan-tuan sajalah. Mudah-mudahan kat sana kita boleh kumpul lagi sama-sama. Saya tak nak banyak, tuan-tuan. Setiap masjid yang saya mengajar, saya tak nak banyak. Saya nak besok kalau di alam barzah, kita dapat sama-sama seronok sama-sama. Dah dapat seronok kat sana, berjalan sama-sama, main sama-sama, menikmati nikmat sama-sama di alam barzah. Saya tak nak lain, tak nak perkara yang lain pun. Sampai di jannah Allah, kita dapat kumpul macam ni sama-sama. Lain saya tak nak. Benda apa lagi saya nak? Tuan-tuan, tak ada apa pun keseronokan dalam dunia ni, kemuliaan dalam dunia ni. Tak ada apa pun, tuan-tuan, kalau kat sana kita susah. Lepas tu saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dan segala kebaikan, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah gantikan dengan syurga dia. Allah gantikan dengan husnul khatimah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah asbab pengajian kami dapat jadi orang baik, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah asbab pengajian ini, ya Allah, kami dapat jadi hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, jadikan asbab pengajian kami, ya Allah, kami dapat jadi hamba yang mengasihi Engkau dan Engkau juga mengasihi kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan asbab pengajian ini kami dapat dikurniakan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah amal saleh kami yang sedikit ini Engkau terima, ya Allah, dan jadi bekal atas kami untuk kami balik bertemu dengan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan segala salah kami dan silap kami, ya Allah. Lemah kami, kelalaian kami, maafkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah hidup kami ini, ya Allah. Pimpinlah hidup isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Pimpinlah segala perkataan kami, ya Allah. Pimpinlah segala amal kami, ya Allah. Pimpinlah setiap detik hati kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kekeluarkan kami daripada saf orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang saleh, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Kami mengaku kami tak kuat, ya Allah. Tolonglah selamatkan kami, peliharalah kami dan keluarga kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.